ialah saya menyokong tindakan tegas sedang diambil. Tadi saya tengok ada kedai-kedai yang telah pun di seal yang tindakan tegas, memang saya sokong. Tetapi jangan orang kata lain dia mengkak, lain menanah. Yang kita persoalkan ini kedai-kedai yang jual judi, yang judi haram, jual arak haram, apa lagi? Ini pusat-pusat hiburan haram itu ada lain. Ini go ahead, ini kita kena lawan. Janganlah pergi runtuh gerai-gerai peniaga yang kesian ini. Ini peniaga Melayu. Saya cakap Melayu ni Datuk Speaker, saya bukan resis. Kerajaan pusat cukup prihatin membantu masalah peniaga kecil. Apabila COVID-19 melanda, dia kenakan penjana, tolong peniaga-peniaga kecil. Tetapi malangnya Datuk Speaker, usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan pusat ini, saya tengok tidak disambut oleh kerajaan negeri. Saya ambil contoh kerajaan negeri Selangor. Tuan Speaker, tadi setengah hari tadi saya hampir 2 jam turun di bandar baru Sungai Buloh. Saya sendiri melihat bagaimana gerai-gerai itu dirobohkan. Mereka ni telah berniaga 20 tahun, 25 tahun. Dan saya dimaklumkan besok ada 20 lagi akan diroboh. Semalam ada 15 telah diroboh. Jadi masalah sekarang ini, mengapa tindakan roboh ini diambil dalam keadaan peniaga-peniaga baru nak bernyawa COVID-19 ini? Jadi saya nak tanya, adakah mereka roboh kerana ini kerana retaliate ataupun tindak balas daripada satu kenyataan yang telah dibuat oleh seorang yang bernama Muhammad Asri ini? Kita tahu Muhammad Asri telah membuat pendedahan rakaman video tentang kewujudan kegiatan judi dan penjualan rokok seludup di bandar baru Sungai Buloh. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara Asri yang berani mendedahkan perkara ini. Dan juga saya juga nak mengucapkan tahniah, terima kasih kepada Menteri KDN, Ketua Polis Negara, Ketua Polis Negeri Selangor yang bertindak tegas dalam isu ini. Tahniah juga kepada SPRM bertindak cepat. Beberapa orang kaki tangan MBSA telah pun ditahan. Dan juga saya nak ucap tahniah juga kerana saya dimaklumkan satu jawatan kuasa bersepadu telah pun ditubuhkan yang terdiri daripada PDRM, SPRM, Custom, Immigration dan juga Majlis Bandaraya Shah Alam. Soalannya sekarang ni ialah saya menyokong tindakan tegas sedang diambil. Tadi saya tengok ada kedai-kedai yang telah pun di seal yang tindakan tegas, memang saya sokong. Tetapi jangan orang kata lain dia mengkak, lain menanah. Yang kita persoalkan ini kedai-kedai yang jual judi, yang judi haram, jual arak haram, apa lagi? Ini pusat-pusat hiburan haram itu ada lain. Ini go ahead, ini kita kena lawan. Janganlah pergi runtuh gerai-gerai peniaga yang kesian ini. Ini peniaga Melayu. Saya cakap Melayu ni Datuk Speaker, saya bukan resis. Saya kalau bab nak pertahankan hak rakyat ni, saya tak kira bangsa. Saya bahawa peniaga-peniaga kecil ini janganlah dijadikan mangsa. Saya nak bagi tahu, ini tindakan zalim daripada kerajaan negeri Selangor. Dan saya harap tindakan segera ini mestilah diberhentikan dengan segera. Dengan segera. Tuan Speaker, ni saya ada contoh ni. 3. Saya pergi tadi menangis-nangis orang. Ini surat saman ni. Saya dah bagi tahu, nak keluar surat notis pun tak ikut peraturan. Saya bagi tahu ni dia tulis ni. Tak apa, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Section yang diambil 46. Kemudian kalau kita tengok di sini, kesalahan mendirikan penyambungan menyebabkan menghalang jalan. Dia begitu. Itu tetapi kalau kita lihat pula warning yang diberi, sila ambil perhatian. Tuan dihendaki dalam tempoh serta-merta notis ini disampaikan menjalankan kerja-kerja yang perlu bagi masuk ini, iaitu merobohkan sambungan bangunan yang sedia ada. Ini Tuan Speaker, kalau nak robohkan bangunan bukannya bawah Seksyen 40, bukan Seksyen 46, di bawah Seksyen 70. Mana boleh robohkan bangunan dengan serta-merta? Mesti ada prosedurnya, notisnya, dan mungkin kena minta daripada arahan daripada mahkamah. Hokam Majlis Bandaraya Shah Alam
menggunakan kuasa yang ada, bawa kred dan sebagainya, robohkan kedai-kedai ini. Ini tindakan zalim ini. Jadi kan ini Tuan Speaker, saya nak merayu lah. Saya tahu kerajaan KPKT mungkin tidak ada full power untuk menghalang. Tapi ini yang kata datang kuasa bersepadu ni, yang agensi-agensi persekutuan, tolonglah jangan bersekongkol dengan kerajaan zalim seperti kerajaan di Selangor ini. MBSA membantu. Cuma bila benda ni got out of control, jadi semua orang terkena. Semua terkena. Peniaga yang memenuhi syarat pun menjadi mangsa kepada keadaan semua. Saya ingat kalau di kawasan Sungai Buloh tu dalam 150 orang itulah. Kalau kita tengok tak yang masalah bila operasi oleh MBSA tadi baru dua premis warga asing je. Fokus kita adalah warga asing. Itu je fokus kita. Saya mesyuarat Exco pun dan saya pun tekan kepada MBSA, kita fokus kepada benteras warga asing ini. Kita mendukung rakyat tempatan untuk berniaga di situ. Pusat penyediaan warga asing, pusat liquor yang haram ini kita kena ambil tindakan. InsyaAllah sebulan kita selesaikan. Dalam keputusan mesyuarat Exco pada hari ini, kita telah membuat keputusan supaya MBSA membantu peniaga-peniaga untuk kita putihkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam tempat berniaga kita. Saya sebut bahawa kesalahan satu orang kita tidak boleh hukum ke semua di kalangan mereka, dan kerajaan masih lagi mendukung peniaga-peniaga ini. Jadi insyaAllah kita akan bertemu dengan peniaga dalam terdekat ini. MBSA pun tadi telah menyatakan kesediaan mereka untuk kita putihkan balik masalah-masalah yang ada di Sungai Buloh itu. Dia ada beberapa isu. Satu, isu tidak ada lesen. Satu, isu struktur yang tidak memenuhi peraturan. Jadi MBSA akan tubuhkan OSC di tempat Sungai Buloh untuk membantu mereka mendapat kelulusan struktur ini. Tetapi isu judi haram, isu liquor, kita tidak kompromi. Kita tidak kompromi langsung. Dan isu warga asing. Report yang saya terima sebelum ini adalah semua tempat-tempat yang disebut itu telah diambil tindakan oleh MBSA. Pernah ambil tindakan. Sebab laporan itu terima oleh saya sendiri. Tetapi kita tidak tahu pergerakan sindiket-sindiket ini. Yang mana kita perlu bekerjasama dari segi penguatkuasaan itu kena lebih kerap lagi lah di situ. Jadi saya memberi keyakinan kepada penduduk dan rakyat Sungai Buloh, Payaras, bahawa insyaAllah kita akan membantu peniaga-peniaga kita. Kita tidak akan menyikat peluang-peluang mereka berniaga, tetapi kita harapkan mereka dapat bekerjasama dengan kita untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.